kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i la yufarriju bainahuma wa la yadummuha. Baginda mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari jemarinya lurus ke atas, tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya. Jadi kalau dipahami lurus ke atas, bermakna ia dihadapkan ke kiblah. Tidak merenggangkannya bermakna tidak merenggangkan seperti ini. Dan tidak menggenggamnya bermakna tidak menggenggam seperti ini. Jadi diangkat dengan diluruskan ke atas, dirapatkan dan dihadapkan ke kiblah. Hadis-hadis tentang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan begitu banyak terdapat di dalam hadis. Tetapi memadailah hadis-hadis yang saya bacakan kerana hadis-hadis ini keseluruhannya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan setelah saya menjelaskan tentang tata cara mengangkat, bagaimana ucapan takbir yang diucapkan Rasulullah SAW semasa mengangkat tangan, ini ada 3 cara. Ada kalanya Rasulullah SAW mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya. Misalnya, Allahu Akbar, seiring. Ucapan takbir ini diangkat seiring dengan kelakuan mengangkat tangan. Mengatakan Allahu Akbar seiring dengan mengangkat tangannya. Allahu Akbar seiring dengan angkat tangannya. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari dan Nasa'i. Ada kalanya Rasulullah SAW mengangkat dahulu, kemudian meletak, baru melafazkan Allahu Akbar. Jadi ini dilakukan dulu mengangkat tangan dan diletak di atas dada, barulah baginda mengatakan Allahu Akbar. Ada kalanya baginda bertakbir dahulu, kemudian baru mengangkat tangannya. Ini juga terdapat di dalam hadis yang sahih. Yakni baginda mengatakan Allahu Akbar, selesai membaca Allahu Akbar, baru bergerak kedua tangannya, yakni setelah takbiratul ihram. Jadi cara-cara ini boleh dipilih kerana semua cara-cara yang saya bacakan tadi sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Malah hadis-hadis ini terdapat di dalam riwayat Bukhari. Rasulullah SAW sudah mengajar bagaimana meletak tangan setelah takbiratul ihram. Meletak tangan yang dinamakan sedekap adalah di atas dada. Jadi di antara hadis-hadis yang saya akan bacakan perlu diperhatikan supaya solat kita apabila takbir dan meletak di dada mengikut sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan di antara hadis-hadis baginda yang sahih ialah hadisnya yang berbunyi, kana yada'ul yumna ala dhahri kaffihil yusra warrusghi wassa'idi. Baginda meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak kirinya, pergelangan atau lengan kirinya. Jadi di sini tuan-tuan, puan-puan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa cara Rasulullah SAW mengajar kita meletakkan tangan. Di antaranya, telapak tangan kanan diletakkan di punggung tangan kiri, iaitu seperti ini. Telapak tangan kanan di belakang punggung tangan kiri diletak seperti ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ialah meletakkan di pergelangan tangan. Inilah pergelangan tangan. Jadi diletak setelah takbiratul ihram, diletak bersedekap, tapak tangan kanan diletak di lengan. Itu cara kedua. Dan cara ketiga, diletak di lengan tangan kiri. Tapak tangan kanan diletak di lengan tangan kiri. Yakni setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus diletak tangan kanan, telapak tangan kanan di lengan, di atas lengan tangan kiri. Dan cara keempat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat satu hadis yang berbunyi, kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al yusra. Maksudnya kadang-kala baginda menggenggamkan jari tangan kanan pada lengan kirinya. Yakni baginda mengangkat tangan setelah takbir dan meletak di lengan tangan kirinya.
sambil menggenggam. Meletak di lengan tangan kirinya sambil menggenggam. Itulah cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian yang perlu diperhatikan, dan pilihlah antara cara-cara yang saya sudah jelaskan. Yang saya bawakan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau ditanya, di manakah Rasulullah SAW meletakkan tangannya semasa bersedekap? Diletak di atas dada. Dan tidak ada hadis yang mengatakan di atas perut. Dan tidak ada contoh daripada Rasulullah SAW yang diletak di bawah pusat. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan di bawah pusat, tetapi hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, kana yada'uhuma ala sadr. Baginda meletak kedua tangannya di atas dada. Jadi dada tempatnya adalah di atas perut. Kalau Rasulullah SAW menyentuhkan sifat solatnya di atas dada, maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan mentaati Rasulullah SAW dalam contoh yang dicontohkan kepada kita sekalian. Kemudian sebagai satu peringatan, Rasulullah SAW melarang kita daripada bercekak pinggang apabila mendirikan solat, ataupun meletakkan tangan selain daripada yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kana yanha 'anil ikhtisari fi shalah. Baginda melarang dari bercekak pinggang di dalam solat. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syekh Nasruddin Al-Albani, seorang muhaddis ataupun seorang pakar hadis pada abad ini, bahawa bersedekap selain di atas dada, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah belaka. Jadi yang sahih hanyalah yang diletak di atas dada. Selainnya adalah hadis-hadis lemah. Begitu juga kalau kita kembali kepada hadis, tiada perbezaan di antara solat laki-laki dan solat perempuan. Maksudnya tidak ada perbezaan di antara solat Fatimah, solat Aisyah radhiyallahu anhuma dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang memperkatakan tentang solatnya perempuan dan laki-laki ataupun muslimin dan muslimah kemudian dibeza-bezakan adalah ini satu pembohongan belaka. Jadi kata Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa membohongi aku sekali sahaja, maka bersedialah satu bangku daripada api neraka. Setelah baginda bersedekap di dada, baginda mengajarkan agar kita membaca doa iftitah, sama ada di dalam solat wajib ataupun solat sunnah. Kerana membaca doa iftitah menjadi kesempurnaan dalam solat. Ada beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Dan yang paling pendek adalah doa iftitah yang berbunyi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini dibaca terutamanya dalam solat-solat sunnah. Saya katakan tadi, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan membaca doa iftitah walaupun baginda dalam solat sunnah. Ini dibaca terutamanya dalam solat-solat sunnah. Saya katakan tadi, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan membaca doa iftitah walaupun baginda dalam solat sunnah. Jadi saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan agar tidak meninggalkan doa iftitah semasa mendirikan solat, sama ada solat wajib ataupun solat sunnah. Begitu juga di antara doa iftitah yang terpendek, yang mudah dibaca oleh kita sekalian semasa mendirikan solat, sama ada solat wajib atau solat sunnah, terutamanya solat wajib, ialah lafaz doa iftitah yang berbunyi